Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Syukur pada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ni dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan membuahkan iman, menyuburkannya, jadikan kita orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nabi Muhammad SAW merupakan seorang tokoh yang sangat istimewa dan tak dapat kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Istimewanya Nabi sampai baginda dibawa oleh Allah SWT ke Sidratul Muntaha dan pernah bertemu dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, menyaksikan para malaikat, menyaksikan syurga dan juga neraka. Justru Al-Imam An-Nawawi, Syekhul Islam yang terkemuka itu, menjadikan ia sebagai satu bukti yang menunjukkan kepada keutamaan kedudukan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Mengatasi para malaikat, mengatasi jin, kerana kedudukan seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT melebihi makam makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi baginda merupakan manusia yang dicintai oleh Allah SWT. Maka mempelajari sirah Nabi akan mengenalkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, mengagungkannya. Ketika datang kaum Nasrani dari Najran ke Madinah untuk mengatakan bahawa mereka mencintai Allah SWT dan Nabi-Nabi sebelum daripada baginda SAW, tetapi tidak kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menurunkan ayat daripada surah Ali Imran yang panjang mengisahkan tentang perdebatan di antara Islam dan juga Kristian itu, menerusi firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kalau kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, maka diampunkan dosa kamu dan Allah cinta kepada kamu dan diampunkan dosa-dosa kamu. Menjadi satu keterangan yang jelas, ketetapan daripada Allah SWT bahawasanya kecintaan kepadanya itu mesti dibuktikan dengan mengikuti Nabi SAW. Jadi kita dalam hidup ini mungkin baca kisah ramai tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan, kebesaran, kemuliaan, keagungan, membuat berbagai-bagai perkara yang baik kepada manusia. Tetapi tokoh-tokoh itu kita akan lihat tentu mempunyai satu sudut yang gelap. Pasti ada. Sama ada dia mengambil harta orang, menganiaya orang, menzalimi orang, tentu ada part-part begitu yang sama ada nyata ataupun dijelaskan. Kita kalau bertemu dengan seorang, maka orang akan menceritakan kemuliaannya. Tapi bertanya pada orang yang hebat juga ada menceritakan tentang keaibannya, kekurangannya. Melainkan Rasulullah SAW, setiap detik waktu orang cuba untuk mendedahkan satu yang disifatkan aib tentang Nabi yang mulia, manusia yang agung ini, nescaya dia akan melihat makin banyak kehebatan dan juga rahmah yang terpamer pada sisinya. Maka Allah SWT telah meminjamkan untuk baginda dua daripada sifat-sifat yang mulia daripada nama-namanya Asma'illahil Husna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tak ada nabi lain yang Allah pinjamkan sifat sedemikian melainkan kepada Rasulullah SAW, iaitu Rauf yang bererti ra'fah dan juga Rahim, datang dari perkataan rahmah. Tak ada. Itu dua nama daripada nama-nama Allah SWT diberikan kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah memanggil Nabi-Nabi yang lain, maka Allah menyebut nama mereka, Ya Adam, Ya Ibrahim, Ya Zakaria, Ya Yahya, khuzil kitab biquwwah, Ya Musa. Tetapi Allah tidak panggil Nabi-Nya Muhammad SAW, melainkan dengan firman-Nya, Ya Ayuhar Rasul, Ya Ayuhan Nabi, yang menunjukkan kepada keutamaan kedudukan baginda SAW. Ketika Rasulullah SAW masa sedih,
atas segala tekanan, kezaliman, penganiayaan lakukan kepada musyrikin Quraisy kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, maka Nabi menziarahi keluarga yang dianiaya. Antara mereka merupakan Ammar dan juga isterinya dan juga maknya Sumayyah, bapaknya bernama Yasir. Mereka ni merupakan antara syuhada yang mula-mula gugur dalam Islam. Ammar bapaknya adalah Yasir, ibunya adalah Sumayyah. Sampai Nabi mengatakan, sabran ya ala Yasir fa inna mawa'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir, sungguhnya pertemuan kita, janji kita di syurga Allah SWT. Maka wanita yang agung, yang mulia itu telah pun dianiaya, dibunuh dengan kejam bersama dengan suaminya. Lalu anaknya bernama Ammar itu telah berpura-pura untuk menyatakan kekafiran, padahal hatinya keislaman. Kerana takut dibunuh, maka dia lari kepada Rasulullah SAW, dan ayat menurunkan tentang keutamaannya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah menzahirkan dalam ayat itu penjelasan bahawa orang yang menyatakan kekufuran tapi dalam hatinya keimanan, dia mengatakan kekufuran kerana ketakutan, maka imannya tidak terlucut, tidak terluput. Maka tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, inilah perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika ketekanan itu berlaku, maka Allah menurunkan ayat daripada surah Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, sampai kepada ayat wa rafa'na laka dhikrak. Kami tinggikan kedudukanmu, sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu setiap kali kita bertasyahud, bertahiyat akhir dalam salat, kita akan menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap kali azan dikumandangkan di mana saja dalam pelosok dunia ini, maka akan disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan setiap kali orang masuk Islam, pengiktirafan kepada Islam itu dizahirkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Nabi, wahai Rasul, kami tinggikan kedudukanmu. Di mana sahaja orang menyatakan keislaman, mesti wajib ke atasnya untuk menyebut namamu sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab berkata seorang ulama yang terkemuka, Abdurrahman Al-Hijji, wal haqq anna Allah Ta'ala arada di hadhihi sirati syarifah an takuna namudhajan hatta yakuna hadha ad-din qad iktamala tatbiqan bi kulli shumulin wa kamalin wa jamalin li kafati al-a'mari wal marahil wal ashkhas, nisaan wa rijaan wa atfala, fardan wa jama'atan wa mujtama'an wa dawlatan, sawrat aw kaburat fi silmi wal harbi. Itu sebabnya Allah SWT telah menjadikan sirah nabawiyah ini merupakan satu model, satu modul untuk diikuti, sehingga sempurna Islam ini untuk engkau fahami, sama ada melibatkan orang tua, orang muda, lelaki, perempuan, kumpulan ataupun perseorangan, kecil atau besar, dalam suasana aman dan juga damai, untuk engkau membaca sirah Nabi Muhammad SAW, kerana ia merupakan penterjemahan lengkap kepada wahyu yang Allah SWT turunkan. Kan itu, wabidzalika fal muslimun yajiduna fi sirati syarifah fi kulli zurufi ma yartawuna minhu wa yanzuruna fihi ilajan wa ghidhaan wa irtiqa'a, li'annaha suratu hadha ad-din wa wahyullahi al-munazzal ala rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam qur'anan amaliyan fi waqi'il haya wa tilka iradatullahi wa hikmatuh. Itu sebabnya orang-orang Islam mendapati dalam sirah Nabi ini, dalam semua suasana yang akan memberikan kepadanya kelegaan daripada dahaga berjalan di muka bumi ini, kerana pada sirah Nabawiyah itu penjelasan kepada segala perkara yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT, realiti kehidupan, semuanya berpandukan kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Zadul Ma'ad, wa idza kanat sa'adatul abdi fid darain mu'allaqatan bihadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayajibu ala kulli man nasaha nafsahu wa habba najataha wa sa'adataha an ya'rif min hadihi wa siratihi wa nashatihi ma yakhruj bihi anil jahilin bihi wa yadkhulu fi idat atba'ihi wa syi'atihi wa hizbihi wan nasu fi hadza baina mustaqillin mustaksirin wa mahrumin wal fadl bi yadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Kan itu, kalau siapa yang menagih kehidupan yang bahagia dunia juga akhirat, mestilah baginya mengikuti petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang nak diri selamat dunia dan juga akhirat,
nak bersihkan dirinya dengan tasawuf yang betul, mestilah membaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, inna dirasat as-sirah an-nabawiyah binisbah li kulli muslim tu'addu mahamatan asasiyatan yuhaqqiqu min wara'iha fawaid jamma wa khidmat as-sirah an-nabawiyah bil bahthi wa dirasah wa tawsiq wal istinbat. Tak ada seorang manusia pun dalam kehidupan ini yang dikaji, dibaca, ditulis kehidupannya selengkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman dahulu sampai sekarang, tak berhenti-henti manusia bahkan menjadi satu kebanggaan bagi seorang sastrawan apabila dia telah melihat semacam-macam aspek kehidupan, isu-isu berkaitan dengan manusia, pelengkap kepada kehidupannya mestilah ditulis tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikemukakan dalam berbagai bentuk variasi bertujuan untuk memberi faham kepada manusia, dan itulah pencapaian paling unggul yang dapat dilakukan oleh mana-mana manusia sekalipun. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, mengkaji sirah Nabi ini merupakan satu usaha untuk kita menyelami akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dan gaya hidup yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, berkata Al-Imam Abdul Rahman As-Sa'di, seorang ahli tafsir yang terkemuka ketika mentafsirkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, itu ayat penghabisan surat Taubah. Beliau berkata, faqul anbiya law adraku Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la wajaba 'alaihimul imanu bihi wattiba'ihi wa nusratihi wa kana huwa imamuhum wa muqaddimuhum wa matbu'uhum. Kalau semua Nabi itu direzekikan Allah untuk hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti mereka akan menjadikan Nabi itu sebagai qudwah dan juga imam. Tak ada pilihan. Suatu hari Nabi SAW melihat Sayyidina Umar yang bijak itu memegang kitab Taurat. Sayyidina Umar ni seorang yang mempunyai pelajaran tinggi, bijak, pendedahan kepada dunia perniagaan, pendedahan kepada dunia ekonomi, manusia yang bijak. Maka dia cuba untuk meluaskan paradigma kefahamannya terhadap kehidupan dan juga wahyu, dibacanya kitab Taurat. Maka Nabi SAW memanggilnya, menegurnya, apa yang ada di tangan kau wahai Ibn Al-Khattab? Jawapannya, di tangan saya adalah kitab Taurat wahai Rasulullah. Saya membaca untuk menambah sakafah, menambah ilmu. Maka jawapan Nabi SAW, ya bena akhi, lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Kalaulah Nabi Musa yang diturunkan kepadanya Taurat yang ada di tanganmu itu masih hidup pada hari ini, dia mesti ikut aku wahai Ibnu Khattab, wahai Umar Khattab. Kalau Musa masih hidup pada hari ini, dia tak ada pilihan yang kena ikut aku. Dia akan tinggalkan kitab Taurat itu untuk membaca Al-Quran dan mengikuti aku, kata Nabi SAW. Tengok tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab bila Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis dari Abu Hurairah, ana sayyid walad Adam yaumal qiyamah wa awwal man yunshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffi', rawahu Muslim. Akulah manusia yang pertama akan dibukakan permukaan bumi, kuburnya, untuk keluar bertemu dengan Allah di akhir nanti, dan akulah merupakan ketua kepada anak-anak Adam alaihissalam, dan akulah yang pertama memberi syafaat, dan yang pertama sekali memberi kebenaran untuk memberi syafaat kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Masya Allah. Itu sebab Imam Nawawi mengatakan, wa hazal hadis dalil li tafdilihi sallallahu alaihi wasallam ala al-khalqi kullihim, li anna mazhab ahli sunnah anna al-adamiyyin afdal min al-malaika wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul adamiyyin wa ghairihim. Maka kata Imam Nawawi, ini merupakan bukti, pembuktian yang tidak ada keraguan padanya bahawa Nabi kita Muhammad SAW dan umat manusia merupakan sebaik-baik makhluk yang Allah jadikan di atas muka bumi, mengatasi malaikat sekalipun. Kalau tidak, Nabi tidak akan mengatakan demikian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, itu sebab kita dapat lihat bagaimana kehidupan para salafus salih. Contohnya Ali Zainul Abidin, ini merupakan seorang keturunan Rasulullah SAW yang sangat mulia. Daripada Sayyidina Husain, namanya Ali Zainul Abidin. Tinggi orangnya, segak, putih kulitnya. Kemana dia pergi, bau harum masuk ke dalam hidung semua orang yang ada dekat dengannya.
Ke mana dia pergi, orang akan menghormatinya dan memuliakannya. Satu waktu tatkala beliau melakukan tawaf di Mekah, semua orang memberi laluan buatnya. Tepi-tepi Zainul Abidin nak lalu. Sampai khalifah yang pada masa itu daripada kalangan Umayyin mengatakan bahawa aku tidak pernah merasa cemburu melebihi cemburu aku kepada manusia ini, kerana orang menyayanginya pada hati kerana kedudukannya, sedangkan orang menyayangi kami kerana harta yang ada pada kami. Ada orang sayang pada orang tertentu kerana orang tu punya pangkat, punya kuasa, punya kedudukan. Kalau orang tu sudah hilang kuasa, pangkat, maka ahlan wa sahlan wa jalanlah buatmu. Buat apa aku mengampu kau lagi? Tetapi orang macam Zainul Abidin ini, Ali Zainul Abidin ini dikasihi oleh hati-hati manusia, kata khalifah pada masa itu. Menyebabkan ketika dia tawaf, tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam keributan manusia tawaf itu, mereka boleh lagi mengkuatkan laluan untuknya, mengenepikan diri mereka. Tepi-tepi Zainul Abidin nak lalu, betul Rasulullah ni orang mulia. Dan beliau ni bukanlah mengambil peluang ataupun kesempatan di atas kedudukannya itu untuk mengambil harta yang ada pada manusia. Tidak, jauh sekali. Bahkan Zainal Abidin ni, tuan-tuan dimuliakan sekalian, kerjanya semasa hidup di Madinah adalah mengagihkan harta yang didapat pada semua orang yang susah. Tak ada seorang pun anak yatim melainkan dihantar kepadanya makanan, keperluan, pakaian. Tidak ada seorang pun ibu tunggal melainkan dihantar makanan kepadanya, tanpa diketahui oleh mereka semua, tuan-tuan, tanpa diketahui oleh mereka semua. Yang jadi fitnah pada hari ini, kita berada dalam dunia riak. Satu benda kebaikan kita buat, maka kita tayangkan seolah-olah nak beritahu pada semua orang, inilah kerja kita, pada hari itu sekali saja kita buat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah bisnes yang ada pada hari ini, bisnes riak. Semua orang kena tunjuk apa yang dia buat, padahal sekali saja dia buat itu. Ali Zainal Abidin tidak. Dia menghantar makanan kepada penduduk Madinah tanpa seorang pun tahu, dia sendiri pikul. Apabila dia mati, barulah penduduk Madinah menyedari bantuan yang mereka terima semuanya sudah pun berakhir, dan mereka mengatakan sama mereka, rupanya yang hantar ni Zainal Abidin, rupanya rahimahullah wa radhiya anhu. Allahu akbar. Semoga Allah memuliakan dia, semoga Allah meninggikan kedudukannya. Dialah cucu Rasulullah yang tidak boleh nak berpidato, tak boleh nak berceramah, tak boleh nak menyampaikan tazkirah. Sekali dia nak menyampaikan tazkirah, dia pingsan. Orang berkata kepadanya, wahai tuan guru, sampaikan ilmu kau. Dia kata, tak boleh, aku kelemahan aku, bila aku duduk depan orang, aku tengok ramai orang, aku panik. Kenapa tuan guru? Kenapa tuan guru panik? Kerana ketika aku masih kecil, keluarga aku dibunuh 13 orang di Karbala. Aku masih kecil, aku melihat orang ramai-ramai ini, aku jadi panik, jadi takut. Aku tak boleh nak menghadapi situasi itu. Aku terbayang bagaimana pakcik aku, bapa aku, abang aku habis semua dibunuh, disembelih di tempat itu. Aku seorang saja yang selamat. Itu pun hampir-hampir beliau dibunuh kalau tidak makciknya menyelamatkannya. Ya, lelaki yang paling celaka itu yang membunuh. Moga Allah ampunkan, kita pun tidak tahu kedudukannya. Kita Ahlus Sunnah mengatakan orang yang bunuh keluarga Rasulullah ni adalah orang yang fasik. Tetapi bagi Allah hak untuk memberikan keampunan kepada mereka kalau dikehendaki. Kita tidak tahu itu perkara bahagian daripada akhirat, tuan-tuan. Kita tidak mengatakan lebih daripada itu. Maka lelaki ini nak membunuh aku, maka makcik aku berkata kepadanya, kalau kau nak bunuh budak kecil ini, bayi ini, kau bunuh aku dulu. Maka lelaki itu tak jadi nak bunuh. Kalau tidak, aku pun turut dibunuh. Maka aku tidak boleh melihat orang ramai. Aku takut, aku terkejut, aku rasa tak tentu hala bila melihat ramai orang. Kerana waktu itu kami disembelih beramai-ramai. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Syiah adalah satu kanser dalam kehidupan orang Islam. Mereka memanggil keluarga Rasulullah itu untuk datang ke Iraq, padahal mereka telah membuat satu konspirasi supaya dibunuh keluarga Rasulullah itu. Inilah buatan Syiah untuk pengetahuan tuan-tuan. Itu sebab mereka menyesali dengan mengoyakkan badan, memukul gigi pada hari ini, kerana mereka menyesali buatan jahat mereka itu kepada keluarga Rasulullah. Konon-kononnya mereka menunjukkan mereka membela keluarga Rasulullah, tetapi yang berlaku hakikatnya mereka membiarkan keluarga Rasulullah itu dibunuh sebenarnya, tuan-tuan. Itu sebab mereka berbuat buatan-buatan sia-sia pada hari ini, iaitu memukul diri pada hari bulan Muharram itu, mengingati peristiwa berlaku di Karbala di Iraq. Padahal mereka mampu untuk mempertahankan keluarga Rasulullah itu, tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan sebenarnya. Jadi Zainal Abidin bin Ali bin Husain berkata, kunna nu'allimu maghazia Rasulullah SAW kama nu'allimu as-surah min al-Quran. Ini orang saleh, ketua orang saleh, ketua orang paling tinggi makamnya dalam syurga.
kerana Hasan dan Husain itu merupakan pemuda ketua daripada orang yang paling utama dalam syurga besok, sabda Rasulullah SAW. Maka ini keturunannya. Zainal Abidin berkata bahawa kami mengajar anak-anak kami supaya mengenali Rasulullah SAW itu sebagaimana kami mengajar mereka membaca Al-Quranul Karim. Inilah kedudukan sirah nabawiyah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jangan pandang remeh, jangan pandang kecil, jangan pandang tak apalah nak aku belajar rafah cukup lah, tak ada penting bagi aku pun. Ini keluarga Rasulullah, tuan-tuan, dekatnya dia dengan Rasulullah, tapi masih lagi membaca sirah Nabi itu, mengatakan bahawa kami mengajar anak-anak kami keturunan Rasulullah ini membaca sirah Nabi sebagaimana kami mengajar mereka Al-Quranul Karim. Kerana seperti yang telah jelaskan tadi, As-Sirah An-Nabawiyah merupakan terjemah kepada Al-Quran sebenarnya. Demikian juga berkata Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu wa yaqul ya bunay hadza ma'asir abaikum fala tudayyi'uha. Berkata Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah seorang daripada ahli syurga yang 10 yang paling awal masuk syurga. Sa'ad bin Waqqas ni merupakan bapa saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Dia berkata, kami bapa mengajar kami sirah ini, menekankannya, memberi fokus kepadanya, dan berkata kepada kami semua, wahai anak-anak sekalian, bacalah sirah Nabi, kerana ini merupakan kemuliaan, keagungan datuk nenek moyang kamu orang Islam yang awal, dan janganlah kamu biarkan ia hilang. Baca, kaji, fahami, buat kuis, bertanya, mengambil berat. Baik tuan-tuan, kata Ibnu Jauzi ni seorang ulama terkemuka mazhab Hanbali. Dia daripada keturunan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Banyak karangannya, tuan-tuan. Dia telah pun mengislamkan lebih 50,000 orang manusia, tuan-tuan. Telah masuk Islam di tangannya lebih 50,000 manusia. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Ya, Ibnu Jauzi ni merupakan seorang ulama besar dalam hadis, dalam fiqih, mempunyai banyak buku tulisan catatan yang beliau kemukakan. Beliau berkata, ra'aitul istighala bil fiqh wa sama'il hadis la yakadu yakfi fi salahil qalbi illa yumzaj bi raqa'iq wan nazar fi sirati salafi salih wa bil akhasi siratun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku melihat, katanya, beliau adalah seorang ulama besar fiqh hadis, banyak karangannya, berkata kalau kita menyibukkan diri kita baca hadis semata-mata dan baca fiqh sahaja dan baca tafsir sahaja, maka hati ini tidak akan menjadi lembut. Lembutnya hati itu datang disebabkan kita banyak membaca kisah-kisah para salafus salih, terutamanya kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik tuan-tuan, beliau berkata, orang kalau belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqh, jadi alim, tapi hatinya boleh jadi keras, boleh sombong, kerana dia tidak mempertautkan ilmu, disiplin ilmu itu kepada yang diturunkan kepadanya wahyu itu, iaitu Rasulullah SAW. Subhanallah, Masya Allah, kata-katanya sangat daqiq, kata-kata sangat penting untuk kita faham. Tak belajar sirah Nabi ini menjadikan hati keras, kata beliau. Wa qala aydan wa aslul usul al-ilm wa anfa'ul ulum an-nazar fi sirati Rasulullah SAW. Qala ta'ala ulaika alladhina hadahumullah fabihudahu muqtadih. Beliau berkata, sungguhnya belajar sirah itu merupakan ilmu yang paling berguna, yang paling bermanfaat, yang paling penting. Kerana Allah telah menyatakan dalam surah Al-An'am ayat ke-90, demikianlah orang itu Allah beri hidayah kepadanya, dan dengan hidayah itu mereka mengikutinya. Mengikut siapa, tuan-tuan? Mengikut Rasulullah SAW. Siapa lagi kita nak ikut kalau tidak Rasulullah SAW? Kata Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama hadis yang terkemuka, ilmu maghazi wa saraya ilmu dunia wal akhirah. Kata Al-Imam Az-Zuhri, ilmu maghazi ni, maghazi makna sirah Nabi, dan juga segenap pergerakan Nabi itu, kalau engkau baca, itulah kemuliaan ilmu dunia dan juga akhirat. Ya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, inna Rasulullah SAW wal mizanul akbar fa alaihi turadul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi fama wafaqa fa huwa al-haq wa ma khalafaha fa huwa al-batil. Kata Ibn Uyainah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, seorang ulama besar hadis, tuan-tuan, bahawa Rasulullah itu merupakan satu neraca yang paling besar,
neraca boleh timbang yang paling besar. Apa yang kamu ikuti, yang ada padanya, yang menepatinya, itu benar. Kalau menyalahinya, itu salah. Itu sebab bertemu seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, seorang budak muda yang begitu bersemangat nak belajar tentang Islam, dan berkata kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, wahai tuan guru, sahabat Nabi, ajarlah kepada saya tentang Islam daripada Qurannya, cukup. Maka kata Imran bin Husain kepadanya, wahai anak, orang muda, adakah kau berjumpa dalam Quran itu sembahyang zuhur 4 rakaat dan juga perinciannya, dan sembahyang subuh itu berapa rakaat, dan hajinya dan umrahnya? Ada tak kau jumpa dalam Al-Quran? Terdiam orang muda itu. Ketahuilah olehmu bahawa Rasulullah SAW diberikan as-sunnah itu untuk menghuraikan Quran. Mana boleh kau cakap kau nak beli Quran saja? Dalam Quran tidak ada waktu sembahyang, tak ada bilangan sembahyang, tak ada ketetapan zakat, berapa mikdarnya, berapa jumlahnya, tak ada cara pelaksanaan haji. Yang ada itu hadis Nabi menjelaskannya. Mana boleh kau ambil Quran saja, kau tinggalkan hadis? Maka tuan-tuan, demikianlah kata para ulama bagi kita untuk memahami sirah Nabi, kerana sirah Nabi itu dan juga hadis-hadis baginda merupakan pelengkap kepada Al-Quran Karim. Maka demikianlah, wa min huna na'lam ittirar al-ibad fawqa daruratin ila ma'rifati rasul wa ma ja'a bihi wa tasdiqihi fima akhbara bihi wa ta'atuhu wa ta'atihi fima amar, fa innahu la sabila ila sa'ala wal falah la fid dunya wa la fil akhirah ila ala aidi rusul. Demikianlah engkau belajar sirah Nabi itu, wahai sahabat, kerana daripada itulah engkau akan memahami bagaimanakah kehendak Tuhanmu, bagaimanakah membenarkan keimanan kepada Tuhanmu. Semua itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang tabi'i yang terkemuka, namanya Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Bapaknya Zubair bin Awam, makciknya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dibaca ayat, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Bagaimana dalam ayat itu, sungguhnya Safa dan Marwah merupakan dua daripada bukti kejadian kehebatan Allah SWT. Siapa yang nak sa'i padanya tak ada masalah. Sungguhnya Allah SWT itu maha penerima ibadah yang kau kerjakan, daripada surah Al-Baqarah. Maka Urwah bin Az-Zubair ni antara tabi'i yang paling alim, paling faqih di Madinah. Ketika mentafsirkan ayat ini, dia berkata kalau nak buat sa'i boleh, tak buat pun tak mengapa. Tiba-tiba makciknya menegurnya. Makciknya siapa tuan-tuan? Makciknya Aisyah radhiyallahu anha. Makcik dia kata pada dia, wahai Urwah, engkau salah tafsir nak. Ayat ini bukan begitu maksudnya. Padahal itu orang paling alim di Madinah itu, tuan-tuan. Makcik dulu hidup bersama dengan Rasulullah SAW yang telah wafat. Engkau tak jumpa dengan dia. Rasulullah SAW telah pun menjelaskan ayat ini turun kerana dulu orang-orang Madinah, mereka datang ke Mekah menaikkan ibadah haji, mereka beranggapan sa'i itu mendatangkan dosa. Mereka tidak sa'i kerana ibadah orang-orang Arab pada zaman itu telah tersesat. Mereka sembah berhala, campur adukkan dengan tawaf, letakkan berhala dekat Kaabah. Maka mereka merasakan tak boleh nak sa'i. Mereka kata sa'i tidak ada. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk membetulkan silap faham itu, wahai anakku. Maka barulah Urwah kata, Masya Allah, saya baca hadis saja wahai makcik, saya tak baca sirah Nabi. Rupanya benda ini ada kaitan dengan orang-orang di Madinah. Bagi menunjukkan kepada kita pentingnya untuk memahami sirah Nabi, bagi menjelaskan hadis dan menjelaskan Al-Quran Karim itu sendiri, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Sebab itu kata Imam Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama hadis pakar terkemuka, berkata dalam kitabnya bertajuk Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabi sami', tata'allaqu bi maghazi Rasulullah sallallahu ahkam katsira fayajib kitabatuha wal hifzu laha. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, sungguhnya sirah Nabi ini berkaitan dengan banyak hukum hakam, maka wajib bagi kamu untuk memahaminya, membacanya, menghafazkannya, barulah kamu akan faham hadis-hadis itu apakah maksud yang dikehendaki. Dan ini satu lagi, tuan-tuan, kata Syekh Ali Tantawi, ya, seorang ulama terkemuka daripada Syria.
telah meninggal dunia lebih 20 tahun lalu. Syekh Ali Tantawi berkata dalam kitabnya Rijalun Minat Tarikh, yajibu ala kulli rabbi usratin an yakuna fi baitihi kitabun jami'un min kutubi siratin nabawiyyah wa an yaqra fihi da'iman wa an yutla minhu ala ahlihi wa auladihi wa an yaj'al li dhalika sa'atan kulla yawmin yansha'u ala ma'rifati sirati rasulil azam Mustafa sallallahu alaihi wasallam fa inna siratahu yanbu as-safi tabil fiqh wa dalil hadi li baghi salah wal mathalul a'la lil usubil baligh wa dustur ashamil likulli talibil khair. Kata imam yang sangat mulia ni, ulama besar daripada Syria ni tuan-tuan, wajib kata setiap ketua keluarga. Siapa ketua keluarga tuan-tuan? Kita lah. Wajib, ini kata seorang ulama yang hebat tuan. Wajib atas semua ayah, seorang suami, di rumahnya ada kitab sirah Nabi di samping Al-Quran dan juga hadis. Hendaklah dia membaca kitab sirah itu selalu. Jangan tidur pada satu malam melainkan dia bacakan satu bahagian daripada sirah itu untuk isteri dan juga anak-anaknya. Supaya apa tuan-tuan? Supaya anak isteri itu membesar dalam keadaan kenal Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling agung. Sesungguhnya mengenali sirah Nabi itu, membaca sirah Nabi merupakan sumber air yang paling bersih, yang paling enak, yang paling jernih untuk menghilangkan kehausan berjalan di muka bumi ini tuan-tuan. Dan ini merupakan dalil, merupakan petunjuk, kompas yang paling benar bagi semua orang yang nak jadi baik dan inginkan kebaikan, dan merupakan satu contoh yang paling tinggi dalam berakhlak seperti yang Allah SWT kehendaki. Dan itulah dia kanun ad-dustur asy-syamil. Ini merupakan satu undang-undang, manual yang paling lengkap, paling komprehensif untuk orang itu hidup di atas muka bumi, mengenali Allah dan cara berbakti, berbudi kepada manusia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak melakukan demikian tuan-tuan, maka apa yang anak-anak kita akan buat? Apa yang dia akan baca? Dia akan baca pemain bola sepak. Berapa orang tu dapat gaji sebulan, sesaat, satu dekad, berapa banyak harta dia. Siapa pelumba motosikal, dia akan kenal artis, dia akan kenal. Kita taklah mengatakan siapa saja tuan-tuan Allah bagi hidayah kepada manusia, mereka boleh berubah menjadi orang paling baik. Tetapi yang kita tidak mahu anak kita disesatkan dengan kebendaan seperti itu tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh Malaikat Jibril untuk menukarkan gunung ganang yang ada di Mekah baik di Madinah untuk menjadi emas, perak, membantu perjuangan Rasulullah SAW, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, maka Rasulullah SAW telah pun bersabda, aku lebih suka supaya keluarga aku menjadi umat yang keluarga aku berpada-pada, bersederhana, bersifat dengan kanak. Kalau ada rezeki kami bersyukur, kalau tak ada rezeki kami bersabar. Itulah kehidupan Nabi SAW. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Pulang macam ni daripada sembahyang subuh, bertanya pada Aisyah, ada tak apa-apa untuk dimakan? Wahai Aisyah, tidak ada. Izan ana saim, kalau begitu aku berpuasa, kata Rasulullah SAW. Ketika menggali parit, mengambil al-asbab, mengambil sebagai usaha dan juga ikhtiar menahan kota Madinah daripada diserang oleh musuh, menerima saranan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang mengambil pengalaman daripada perangan orang-orang Parsi dahulu, maka Nabi telah mengikat jasad Nabi dengan batu, beberapa ketul batu untuk mengelakkan angin masuk dalamnya kerana kelaparan yang amat sangat. Lalu datanglah sahabat yang mulia namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Laki sahabat yang muda ini baru berkahwin, datang kepada Rasulullah dengan membisikkan, wahai Rasulullah, kami telah pun membeli kambing kecil milik kami seekor itu, marilah datang ke rumah, jemputlah wahai Rasulullah 3 hingga 5 orang untuk makan bersama-sama. Kambing yang kecil itu tak cukup untuk makan ramai. Akal mengatakan, wahai Rasulullah, 3-5 orang cukuplah. Mana mungkin wahai Rasulullah SAW meninggalkan para sahabat yang tidak makan berhari-hari itu untuk mementingkan diri sendiri? Mustahil. Ya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Rasulullah SAW memanggil semua tentera yang ada, bilangan mereka berapa ratus orang. Tuan-tuan,
Maka Jabir berkata pada isinya, aduhai, Rasulullah panggil semua orang nak makan, macam mana ni kambing ni tak cukup. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Rasulullah bersabda kepada Jabir, jangan kau kalut, biarkan makanan itu di atas dapurnya sehingga aku datang. Maka Rasulullah SAW pun memberikan kepada semua prajurit yang menggali parit yang tidak makan. Bayangkan orang kelaparan, tuan-tuan. Kita yang banyak makan ni pun malam Jumaat hidang makan bedal. Kat rumah banyak ada makanan, tapi hidanglah apa saja habis. Kita kenyang pun kita belum makan habis, tuan. Ini bayangkan orang lapar, berapa hari tak makan. Tentera-tentera itu pula bukan orang senang, miskin. Maka tak kala Nabi menghidangkan untuk mereka makan sampai mereka kenyang. Rasul makan yang terakhir sekali, kata Jabir, aku melihat dalam kuali, dalam periuk masih ada lagi yang tinggal untuk aku dan isteri aku. Subhanallah, masya-Allah. Mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak baca, tuan-tuan, ini kepimpinan yang sebenarnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya-Allah, tabaraka wa taala. Ketika Rasulullah telah pun ditarik dari belakang oleh seorang Arab Badui yang meminta kepada Rasulullah haknya, dan dia tidak berpada-pada dengan apa yang dia dapat, Rasulullah masih lagi bersabar dengannya. Sahabat yang kencing dalam masjid, pedoman untuk kita menjadi ketua. Maka Nabi menceritakan bahawa ketika datangnya seorang yang ketakutan, menggigil dia tengok Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, hawin alaik, tenang, jangan takut, aku seorang manusia biasa macam kamu. Ibu aku duduk kat sini dan dia makan apa-apa yang ada kat sini, macam kita ulam yang ada kat sini, rumput yang ada kat sini, makan macam kamu juga. Tak ada siapa yang hendak kamu takutkan, aku manusia biasa macam kamu juga. Ketika Nabi pergi ke satu tempat untuk melawat, kelihatan budak-budak perempuan menangkap tangan Nabi SAW untuk menunjukkan apa yang mereka buat. Mereka sedang bermain. Setengah mereka mengatakan, inilah dia bukti bagaimana Rasulullah SAW pernah memegang tangan orang perempuan yang bukan mahram. Maka kalau seorang itu berada dalam suasana kepimpinan krusial, maka dia ada orang nak bersalam dengannya. Mengambil pedoman daripada hadis ini, ada dalam Bukhari, bahawa mungkin bagi mengelakkan keaiban pada pihak yang sana, maka dibolehkan untuk seorang kepimpinan ataupun orang bisnes itu untuk bersalam. Mengkaji sirah Nabi ini menyebabkan kita memahami berbagai-bagai benda, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ketika Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, kelihatan Aisyah masih lagi bermain dengan anak-anak patungnya, bermain dengan teman-temannya. Maka Rasulullah pun hadir di rumah itu. Maka Aisyah pun berkata pada teman-temannya, Rasulullah dah pulang, dia masih lagi main dengan anak patungnya. Bagi mentarbiyah dalam diri, kata Al-Imam Al-Jassas, bagaimana kepentingan dalam ahkamul Quran, kepentingan untuk didik orang perempuan supaya ada sifat penyayang seperti sifat kaum ibu seperti itu, untuk menjaga mainan anak patung. Nabi membenarkan Aisyah bermain dengan anak patung. Allahu Akbar, Masya Allah, lengkapnya kehidupanmu wahai Rasulullah SAW. Ketika seorang daripada ahli parlimen Belanda dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini sangat benci dan meluatnya kepada umat Islam, dia bukan saja cuba untuk menggeset undang-undang menghalang orang Islam masuk ke Belanda, malahan dia nak buat supaya satu Eropah itu dilarang orang Islam masuk. Maka Juram mengkaji sirah Nabi SAW, membaca daripada perspektif orientalis yang jahat. Maka dia setiap waktu dia membaca, makin dia benci kepada Rasulullah SAW itu. Sehingga seorang daripada profesor di Harvard berkata kepadanya, engkau orang bijak kan, engkau pelajar universiti tinggi, engkau berpelajaran, kalau engkau nak baca tentang Kristian, adakah patut engkau baca daripada orang Hindu? Engkau nak baca tentang Hindu, patutkah engkau baca daripada orang Buddhis? Engkau nak baca tentang Islam, baca daripada orang Islam lah. Pasal apa engkau baca daripada musuh-musuh Islam? Ni aku hadiahkan engkau buku baca. Dia pun mula mengamati sirah Nabi itu, dibacanya, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Dia membaca Nabi telah pun dianiaya teruk di Mekah, hampir-hampir dijerut leher baginda ketika sedang sujud. Dicurahkan di atas jasad yang mulia itu segala bahagian dalam unta yang kotor, yang telah pun disembelih, bahagian dalam unta yang patut dibuang, ditanam, itu dicurahkan atas jasad Nabi. Bayangkan betapa punya penjahat, pengotornya musuh-musuh Allah itu. Bagaimana pakcik Nabi dibunuh di dalam perang Uhud, namanya Hamzah, besar jasanya untuk Islam. Para sahabat pernah berkata ketika masuknya Islam Hamzah dan juga Umar, kami mula berani untuk bersembahyang terang-terangan depan orang kafir, dan kami berani tawaf dekat Kaabah. Dua orang sehingga Allah ini masuk Islam, kami hilang ketakutan kami. Besarnya jasa Hamzah, tuan-tuan. Mana mungkin dinafikan? Sehingga Allah itu tiba-tiba dia dibunuh dalam perang Uhud. Dan ketika berlaku pembukaan kota Mekah,
diorang membaca, orang Belanda yang benci Islam ini membaca, ini episod yang paling climax sekali. Apa berlaku ni kepada wanita bernama Hindun yang telah bunuh Hamzah, kekasih Rasulullah ini? Tiba-tiba sampai ke bab itu, dia begitu suspend, aku nak baca ni tapi nak pergi selesaikan hajat dulu lah, makan tenang fikiran apa berlaku ni, climax cerita ni. Mestilah Muhammad membunuh balik semula Hindun ni kan, sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia baca ke bab itu, lantas dia pun mengalir mata berkata, ini bukan manusia biasa. Mana mungkin seorang yang kekasihnya dia bunuh, pakciknya dia bunuh begitu sekali, tetapi pada hari pembukaan kota Mekah dan dia berkuasa untuk bertindak apa sahaja ke atas pembunuh itu, dia hanya berkata, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu, aku berkata kepada kamu macam saudara aku Nabi Yusuf berkata kepada abang-abangnya ketika dia dinobatkan sebagai menteri besar, jawatan penting dalam khazanah negara Mesir, menteri keuangan Mesir, kedudukannya tinggi, mulia, terpandang, terhormat. Tapi dia berkata kepada abang-abangnya, la tasriba alaikum al-yawm, tak ada apa-apa hukuman untuk kamu, Allah ampunkan aku, ampunkan kamu, pergi, tak ada apa untuk kamu, tak ada apa hukuman, aku maafkan. Betapa besarnya hati orang macam ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia berkata sebagaimana berkatanya Yusuf kepada abang-abangnya, maka aku berkata kepada kamu sekalian, izhabu fa antum tulaqa, pergi, tak ada apa pun hukuman untuk kamu. Diorang berkata, ini bukan manusia biasa. Sejarah tidak boleh berdusta kan? Maka diorang pun terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia berjumpa dengan isinya, orang pertama yang temui kata, saya masuk Islam. Di meja makan, anak-anaknya semua bungkam, terkejut, terdiam. Maka isinya berkata, kalau kau masuk Islam, nandakan kau membaca, kami ikut saja. Berjumpa dengan ayah ibunya, dan sekarang beliau memiliki satu center untuk mengislamkan orang di Belanda, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Siapa yang baca sirah Nabi dengan bersungguh akan lembut hatinya, benar, mudah baginya untuk memahami, tuan-tuan dimuliakan Allah, seperti kata Ibnu Jauzi tadi, hati menjadi keras. Kalau sibuk membaca fiqh, membaca hadis, baca tafsir, tapi tak baca orang yang diberikan kepadanya ilmu ini, iaitu Rasulullah, maka hati akan menjadi keras. Demikian juga berkata seorang ulama yang terkemuka, iaitu Abul Hasan Ali An-Nadwi. Ini juga keturunan Rasulullah, tuan-tuan, ulama besar daripada India ini, yang telah meninggal dunia lebih 20 tahun. Seorang ulama yang hebat yang telah pun memberi cetusan supaya Universiti Islam Madinah dibangunkan. Kalau dia pergi ke Madinah, dia tidak akan duduk hotel, dia akan duduk bersama dengan pelajar di hostel di Madinah, Universiti Madinah. Kalau dia pergi ke Yaman, dia tak akan duduk di hotel di Yaman, dia akan cari rumah ulama yang ada di Yaman untuk duduk menumpang di rumah. Begitu juga dia pun datang ke Malaysia, ke Kelantan, dia pergi tidur rumah tuan-tuan guru, tuan-tuan, dia tak akan tidur ke hotel. Abul Hasan Ali An-Nadwi ini antara ramai ulama di Malaysia ni, tuan-tuan guru pondok ramai berguru dengannya di India. Abul Hasan Ali An-Nadwi, walaupun dia ni dia dibesarkan di India, dia keturunan daripada Sayyidina Hasan, anak kepada Fatimah, keturunan Rasulullah itu, tuan. Abul Hasan Ali An-Nadwi ini, kata Yusuf Qaradawi, kalau beliau datang dalam satu majlis, semua orang akan terdiam. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Kalau dia mandi ke satu tempat, semua orang akan diam kerana kehebatannya, kewarakannya. Orang tengok dia, orang semua teringat kepada Rasulullah SAW. Walhal rupanya macam orang India, tuan-tuan, tapi keturunan Rasulullah. Kalau dia datang mana tempat, semua orang akan diam, semua orang terkejut. Ini hebatnya, tawaduknya, bagaimana hebatnya beliau. Tiap-tiap petang ketika beliau mengajar di India itu, di universitinya di India itu, dipanggil Nadwi ini, maka ramai orang datang minta hajat kepadanya, tuan-tuan. Rumahnya dia pada tanah liat saja, miskin yang sangat sederhana. Ada yang minta kerana hutang banyak, minta doa keluar dari hutang, Allah bereskan hutang. Ada yang datang kerana belum ada jodoh, Allah berikan kepadanya jodoh dengan berkat doa orang alim ini. Ramai yang datang kerana tidak punya zuriat, didoakan dapat zuriat dia, tuan-tuan. Terbukti orang salih ini. Walaupun demikian, dia sendiri tidak memiliki anak, tuan-tuan. Abul Hasan Al-Nadwi ini, dia sendiri tidak memiliki anak, tapi dia mendoakan untuk ramai orang. Terbukti bagaimana karamah beliau ini dimakbulkan doa mereka. Universiti Islam Madinah yang ada di Madinah pada hari ini, jasa beliau yang paling besar.
Kerana beliau sendiri telah berkata kepada pemimpin Arab Saudi pada masa itu, kamu kaya, banyak duit, buatlah universiti dekat Masjid Nabawi ni, buat sebuah universiti, satu dunia panggil orang datang, bagi mereka beasiswa. Dia punya cadangan, tuan-tuan. Dan sampai hari matinya, dia pergi ke Madinah, dia tak akan duduk hotel, dia akan duduk di universiti yang dia bagikan idea untuk dibina ini. Abul Hasan Ali An-Nadwi ini berkata, inna sirah an-nabawiyah wa sirah sahabah wa tarikhahum radhiyallahu anhum min aqwa masaril quwa al-imaniyah wal atifiyah wal atifah ad-diniyah allati la tazulu hadhihi al-ummah wa da'awat ad-diniyah tuktabas minha syu'latul iman wa tashta'il biha majamirul qulub allati yasru intifa'uha wa khumuduha fi mahabiriya wal awasif al-madiyah. Dengar baik tuan, dia kata ya, sungguhnya sirah Nabi dan sirah para sahabat merupakan sumber yang paling kuat untuk membangkitkan iman dan juga kesungguhan dalam beribadah kepada Allah, yang mana umat ini sentiasa diserang dengan api-api kebendaan dan kebendaan dan juga kemewahan yang boleh menyebabkan padamnya keimanan dalam hati itu. Mestilah dihidupkan balik semula dengan cara membaca sirah Nabi SAW. Terakhir sekali tuan-tuan, kata Dr. Muhammad Abu Syuhbah dalam kitabnya bertajuk As-Sirah Nabawiyah fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Ini antara kitab yang paling baik, tapi belum lagi terjemahkan dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Inna khaira ma yatadarrasahu al-muslimun wa la siyama an-nashi'un wal muta'allimun wa ya'ni bihi al-bahithun wal katibun li hadhihi as-sirah al-muhammadiyah idh hiya khairu mu'allimin wa musaqqifin wa muhazzibin wa mu'addibin wa aslu madrasatin takharaja fiha ra'il awal muslimin wal muslimat. Tuan, sungguhnya perkara yang paling utama untuk dipelajari oleh umat ini, lelaki perempuan, orang tua ataupun kanak-kanak, adalah membaca sirah Nabi mereka. Kerana itulah sebaik-baik guru, sebaik-baik educator, sebaik-baik yang mendidik, dan itulah merupakan asas yang telah mengeluarkan generasi para sahabat yang sangat hebat imannya kepada Allah SWT. Mereka tak belajar macam kita, tuan-tuan. Belajar kat universiti, baguslah tu, tapi berapa ramai orang yang belajar daripada universiti yang keluar hatinya keras, kesombongannya, memandang dia lebih hebat daripada segala-galanya. Tetapi para sahabat ini belajar daripada Rasulullah saja, tuan-tuan. Itulah universiti yang paling hebat dibangunkan dalam Islam sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kesedaran kenapa kita kena belajar sirah. Terapi diri kita dan iman kita balik semula dengan memahami sirah Nabi kita SAW, tuan-tuan. Ambillah pendapat kata-kata Imam Ali Tantawi, ulama besar daripada Syria tadi. Mesti ada dalam rumah kita sebuah kitab sirah. Bacalah kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dah besar, tak sempat, ambillah peluang, bacalah kepada cucu-cucu kita, tuan-tuan. Dan kalau tak ada orang kat rumah, bacalah untuk isteri kita, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana inilah sebaik-baik kitab selepas daripada Al-Quran dan juga Sunnah untuk kita ikuti. Itu sebab, tuan-tuan, antara doa yang patut kita amalkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ghafira li wa tarhamani wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ilaika ghaira maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ataupun yuballighuni hubbaka. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ya Allah, aku mohon pada Engkau, bantulah aku meninggalkan maksiat, bantulah aku kuat melakukan taat, ampunkan aku, rahmatilah aku atas kelemahan aku yang banyak, ya Allah. Dan aku mohon kepadamu supaya aku mencintai orang-orang yang susah, membantu mereka. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, kalau Engkau mengkehendaki untuk sesuatu golongan itu berlaku fitnah dalam hidup mereka, pada agama mereka, matikan aku dalam keadaan selamat daripada fitnah agama itu. Ya Allah, aku mohon padamu cinta padamu, cinta pada orang-orang mencintaimu, ketuanya adalah Rasulullah, tuan. Dan aku mohon kepadamu, cintalah kepada semua amalan yang menyebabkan aku dekat denganmu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dalam sedikit pengisian pada pagi ini, santapan untuk rohani kita. Mudah-mudahan begitulah. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم